Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menyertai pembelajaran untuk hari ini, iaitu pendidikan Tauhid Darjah 2, di mana kita akan sambung lagi pembelajaran berkaitan dengan bab yang ketiga, iaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada kitab Tauhid Darjah 2 pada muka surat 21 sehingga kepada muka surat 23. Baiklah, sebelum pada minggu lepas kita dah belajar secara ringkas berkaitan 5 daripada 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala secara mendalam. Jadi sekiranya murid-murid masih lagi tidak faham ataupun tidak tahu mengenai apa yang kita belajar pada minggu lepas, boleh rujuk kepada kitab Tauhid pada muka surat 19 hingga muka surat 20, ataupun boleh rujuk kepada nota video Ustaz yang telah buat dekat YouTube berkaitan dengan nota Tauhid Darjah 2. Baiklah, kita tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan. Kita akan belajar 5 daripada 20 sifat wajib bagi Allah SWT. Iaitu sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan adam, hudus, fana, mumatsalatuhu lil hawadis dan juga qiyamuhu bi ghairihi. Dan untuk hari ini kita belajar 5 daripada 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ta'addud, ajzun, karahah, jahlun dan juga mautun. Okey, kita akan lihat satu persatu bagi kelima-lima sifat mustahil bagi Allah ini tersebut, iaitu yang kita sambung daripada nombor yang ke-6, iaitu ta'addud. Ta'addud bermaksud berbilang-bilang, di mana lawan bagi ta'addud dalam konteks sifat dalam sifat bagi Allah SWT adalah wahdaniyah, iaitu di mana Allah SWT bersifat esa. Ta'addud bermaksud mustahil Allah SWT bersifat lebih daripada satu dari segala bentuk, iaitu dari segi zat, dari segi sifat serta perbuatan dalam diri Allah SWT. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bersifat terbilang, nescaya alam ini tidak akan tercipta angkara wujudnya Tuhan yang ramai. Sekiranya kita na'udzubillah min zalik mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat lebih daripada satu, bermaksud sekiranya kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan berlaku pertelingkahan antara sesama Tuhan, dan seterusnya apa yang diciptakan dekat alam ini akan tercipta dalam keadaan huru-hara. Jadi tetaplah di sini bahawa mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat lebih daripada satu, atau dengan kata nama lain berbilang-bilang. Yang ketujuh adalah ajazun. Ajazun bermaksud lemah. Lawan bagi ajazun adalah kudrah, iaitu berkuasa. Dalam konteks tauhid, Allah Subhanahu wa taala mustahil Allah Taala bersifat lemah dalam semua benda. Sebab sekiranya Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah, Allah tidak akan berupaya menciptakan atau meniadakan sesuatu, seterusnya menjadikan alam ini kelam kabut. Sekiranya na'udzubillah min zalik kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berupaya menciptakan sesuatu, tak kisahlah alam semesta, menciptakan manusia atau menciptakan makhluk-makhluk lain. Sekiranya Allah SWT bersifat lemah, Allah Ta'ala tidak mampu untuk menciptakan benda-benda semua itu tersebut. Dan ini menyebabkan Allah SWT na'udzubillah tiada berkebolehan untuk mentadbir sekalian alam, seterusnya menjadikan alam ini akan kelam kabut. Jadi tetaplah bahawa Allah SWT bersifat berkuasa, dan mustahil menjadikan Allah SWT bersifat lemah.
Seterusnya adalah bersifat adalah karaha. Karaha bermaksud terpaksa. Di mana lawan bagi karaha adalah iradah, iaitu berkehendak. Di mana Allah SWT, yang seperti mana kita ketahui bersifat berkehendak, jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat terpaksa, iaitu disuruh oleh sesuatu. Jadi sebab sekiranya Allah SWT dipaksa, maka menandakan wujudnya Tuhan lain di mana ia menyuruh Allah melakukan sesuatu di mana bukan kehendaknya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa dan juga berkehendak. Jadi apa yang diciptakan di alam semesta ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dalam keadaan terpaksa. Sekiranya dia dalam keadaan terpaksa, maka itu menandakan bahawa wujudnya Tuhan yang lain yang di mana menyuruh Allah melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya. Sedangkan Allah SWT sendiri adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain baginya, dan dia berkehendak melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Itulah mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat karaha, iaitu bersifat terpaksa. Yang kesembilan adalah jahlun. Jahlun bermaksud bodoh. Bodoh lawan dia adalah ilmun, iaitu mengetahui. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mengetahui, dan juga mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat jahlun, iaitu bodoh, tidak mengetahui dalam sesuatu perkara. Sebab sekiranya Allah bersifat tidak mengetahui, nescaya Allah Ta'ala tidak berupaya menciptakan alam dan makhluk tanpa ilmu pengetahuan. Seperti mana yang kita ketahui, kalau kita ikut logik akal fikiran kita, segala apa yang kita buat mesti ada ilmu pengetahuan. Tak terbentuklah apa yang kita buat ini tanpa dengan ilmu pengetahuan. Sekiranya awak tak ada ilmu pengetahuan, maka bagaimana awak nak teruskan pembelajaran sehingga ke Menara Gading. Jadi sama seperti dalam konsep Tauhid Allah, di mana mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dengan keadaan bersifat tidak mengetahui. Jadi dekat sini kita dapat ketahui bahawa mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat tidak mengetahui. Sebab sekiranya Allah SWT tidak mengetahui, maka mustahil Allah hendak boleh menciptakan alam dan makhluk tanpa ilmu pengetahuan. Dan akhir sekali adalah mautun. Mautun bermaksud mati, di mana lawan bagi mautun adalah hayyan, iaitu hidup. Dalam konteks tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hidup. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mati. Sebab sekiranya Allah bersifat mati, maka tiada sesiapa yang akan mentadbir alam dan makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala layak mentadbir dan mengendalikan seluruh alam dan juga bertanggungjawab menciptakan makhluk. Kalau Allah SWT mati, maka tiada sesiapa yang akan mentadbir alam dan seterusnya membawa kepada huru-hara. Maka kalau Allah SWT mati, maka tiada sesiapa yang mentadbir dan seterusnya alam ini akan musnah segala-galanya. Jadi tetaplah di situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hidup dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan mati. Jadi itu saja pembelajaran pada hari ini secara mendalam berkaitan 5 daripada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tetapkan dalam hati kita bahawa mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kelima-lima daripada sifat mustahil ini. Dan daripada ini kita dah belajar 10 daripada 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama Adam, yang kedua hudus,
Yang ketiga, fana. Yang keempat, mumasalatuhu lil hawadisi. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairihi. Yang keenam, ta'addud. Yang ketujuh, ajzun. Yang ke-8 karahah. Yang ke-9 jahlun. Dan yang ke-10 mautun. Jadi Ustaz berharap anda semua dapat mengenal kembali kesemua sifat-sifat mustahil ini serta maksud-maksud dia. Dan Ustaz berharap anda semua dapat faham. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah diri Ustaz sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.